Allah, subhanallah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat pagi Khamis yang barakah daripada bumi Madinah. Buat sahabat-sahabat di mana juga anda berada, di Malaysia dan di mana negara anda berada. Tuan-puan dimati Allah sekalian, waktu di Madinah sekarang adalah jam 9 pagi. 9 pagi. Cuaca ni pagi-pagi sangat sejuk sampai lebih kurang dalam 10 darjah Celsius. Kan 10 darjah Celsius, 12 mungkin dah alah ke tengah hari dia naiklah kepada 15 macam tu. Sahabat-sahabat, tuan-puan sekalian, perjalanan kami sekarang sedang menuju ke Medan Badar. Memakan masa lebih kurang dalam hampir 2 jam. Perjalanannya, subhanallah. Dek, cuba tunjuk dekat sana tu, cantik. Dia sebenarnya air sungai ke? Air hujan. Air hujan. Banyak macam jadi menghijau rasa. dia, subhanallah, boleh. Yelah, mana ada sungai. Ya Allah, peliklah pula. Okey, padang pasir tak ada lah sungainya. Tapi kita tengok, yang kita tahu Madinah hari tu kan hujannya lebat. Ustaz, mic Ustaz. Mana? Mic. Ya, okey. Jauh. Okey. Subhanallah. Subhanallah. Walhamdulillah. Sekali. Sekali kita saat berada di sini. Tuan-puan sekalian. Speaker dia. Oh, sebab dekat ni speaker. Sudah nak berdiri tak pada di sini? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Jika kita tengok di sebelah kiri, kita akan nampak bukit. Kiri kanan depan belakang semua adalah bukit bukau gurun padang pasir. Lepas tu, antara pemandangan yang indah Madinah ini, hujan sampai banjir tu kan, kenderaan apa tenggelam air dan sebagainya. Jadi selepas itu banyak kawasan di bumi Madinah ni mula kehijauan. Tadi kita nampak ada air yang bertakung. Sebab itu memang jarang pengalaman kami sendiri berapa kali datang Makkah Madinah, jarang sangat ada pengalaman hujan tu. Jadi bila hujan turun, air mencurah-curah sampai air bertakung sampai banjir, itu adalah salah satu tanda yang kita imani. Subhanallah. Jadi tuan-puan sekalian, kalau ada keldai? Ada keldai. Oh, tu keldai. Masya-Allah. Bagi keldai kampung, dia nama kita dalam kitab, kalau keldai yang boleh dimakan itu adalah kuda belang. Oh, keldai belang. Oh, kuda belang. Keldai belang. Kuda belang. Kuda belang. Masya-Allah. Okey. Subhanallah, tuan-puan sekalian, kita sedang dalam perjalanan menuju ke Medan Badar. Jarak daripada Madinah, kota Madinah ke Badar lebih kurang 120 km. Biasanya banyak travel dia tak akan pergi ke tempat yang kita sedang pergi dan laluan kita panggil apa ni, jalan berbatu-batu ni. Sebab tak semua bas dia nak dan dia bersetuju nak laluan ni. Sebenarnya ada sebab. Okey, Ustaz Abdullah Fahmi cerita, ini adalah tempat yang Rasulullah dan para sahabat berhenti. Kalau kita dalam perjalanan di Malaysia ada RNR kan, RNR berhenti rehat. Jadi berhenti solat, isi minyak, makan dan sebagainya. Jadi dalam perjalanan Nabi dengan para sahabat menuju ke Medan Badar ni, inilah antara tempat yang Nabi berhenti dan menunaikan solat. Bahkan Nabi menunaikan solat beberapa kali di sini. Jadi kita sedang menjejaki jejak langkah Nabi, menjejaki tempat di mana Nabi yang kita cintai dan kita sayangi solat, di mana tempat Nabi kita berwudu, sujud. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi insya-Allah sebentar nanti kita akan sampai ke masjid yang sangat simple. Ini pun kali pertama saya ni. Tunjuk sekitar, cantiklah pula sebab jarang kita boleh tengok gurun padang
Kena tengok sebelah sana dik. Okey. Oh, dah nak sampai dah kita. Nanti Ustaz Lah kita akan ceritakan tentang sirah di sini. Kalau di negara Malaysia memang tak pelik lah kita tengok pokok-pokok menghijau tu. Tapi di Gurun Padang Pasir ini pemandangan yang pelik tuan-puan sekalian. Tiba-tiba kita boleh nampak dia sangat indah, betul atau tidak? Betul kan je ya? Betul ke dah? Betul. Gitu. Walaupun kita rasa macam biasa je, pokok jarang-jarang, lepas tu rumput pun tak penuh, tapi subhanallah dah sampai. Jom, kita turun. Masya Allah. Kita turun, cepat. Aman. Sorry. Kejap. Mana ni? Abang, mana ni? Speaker ni. Bismillahirrahmanirrahim. Yo. Mana dia punya mic? Saya tak jumpa. Oh, abang mic bawa kerusi mic. Asal bawa. Okey. Ustaz. InsyaAllah. Ada pasal dia. Bekna ni. Gini, yang ni Ustaz tak dalam paket, yang ni Ustaz satu. Okay, bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah. Beginilah ayah dan bunda, sebenarnya kita menyelusuri sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan mana kita datang dekat sini untuk kita melakukan perkara bid'ah dengan kita minta dengan sesuatu benda. Kita nak melihat bagaimana kesungguhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat bersama dengan Rasulullah. Mereka ini sami'na wa ata'na, mendengar dan taat apa sahaja apa yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita hadir di sini bukannya untuk kita melihat keindahan alam, tidak. Kalau kita nak melihat keindahan alam, boleh kita pergi ke negara Eropah dan sebagainya. Tetapi dengan kesungguhan para jemaah, subhanallah, cuba tengok jemaah kita dengan bersungguh-sungguh datang dekat sini, ada yang bertongkat dan sebagainya, semata-mata untuk menambahkan rasa kasih cinta kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan insya-Allah ayah dan bunda, cuba kita tengok di hadapan kita hanya kesan batu yang runtuh. Yang mana di sinilah ayah dan bunda tempatnya yang bernama Irqaz Zahbiyah. Ya. Okey, boleh saja. Ya, saja. Itulah suka. Ya Allah, comelnya pemandangan ni. Cuba tengok tu. Awan tu. gunung-gunung. Gunung Padang Pasir tu. Lepas tu ada, kita panggil apa, ada bayang awan. Hati-hati, takut terpijak tahi unta. Inilah yang dinyatakan oleh Piramli, tompok tahi unta. Ya, bukan buah Takut-takut ada jemaah yang ambil nanti kekoh. Itu bukan buah itu tahi unta. Tahi unta. Tapi tak apa, ayah dan bunda, kita pakai selipar ni. Ni tompok tahi unta ni. Ya? Asyik dah cerita Piramli. Mai sebelah sini sikit, takut pijak tahi unta. Hati-hati sebab ada banyak buah. Buah-buah. Ataupun najis unta. Tapi ingat jangan ambil untuk buat makjun, tidak Jangan buat makjun. Dia ambil gambar. Allah, comel ada bunga. Sebab dia tak nak tunjukkan anak cucu kan, ni najis unta. Okey. Sekejap. Tak apa ke tolong bawah? Tak apa. Okey. Ustaz, sini kah? Sini, dekat masjid. Silang. Dekat masjid. Subhanallah. Mungkin ada yang pelik. Dia dulu situ. Kata situ masjid. Sebab yang ada batu-batu tidak ada binaan. Masya Allah, akan diceritakan oleh Ifatlah. Ini adalah tapak yang mana Nabi solat. Maka di mana Nabi solat, di situ dijadikan masjid, iaitu tempat sujud. Hati-hati, jangan tengok atas je, kena tengok bawah, ada banyak buah unta ya. Okey, silakan Ustaz. Wah, minta maaf saya. Senang Ustaz, kena Ustaz tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Ayah dan bunda,
daripada negara yang jauh, kita melintasi dunia, dan kita melintasi benua dan sebagainya, semata-mata untuk kita datang untuk menambahkan rasa kasih lagi cinta kita kepada baginda Nabi SAW. Kita datang daripada sini, yang mana kita datang bukannya nak melihat keindahan pohon-pohon dan tidak. Kalau kita nak melihat keindahan dan sebagainya, negara kita lebih cantik. Tetapi kerana apa kita datang daripada tengah-tengah gurun air ini? Adalah untuk kita menyelusuri Rasulullah SAW. Cuba ayah dan bunda lihat di sini. Ada gesan ataupun ada tempat yang dijadikan seakan-akan tempat yang ada orang solat. Dikatakan sini namanya Irqaz Zahbiyah. Yang mana di sinilah ayah dan bunda, saat mana keluarnya Nabi SAW daripada kota Madinah menuju ke Badar, maka Nabi SAW singgah di kawasan ini untuk mengerjakan solat subuh. Dan di sini juga ayah dan bunda, selain daripada Nabi kita pergi ke Badar, saat mana pada pembukaan kota Mekah, Nabi kita juga solat di sini. Saat mana Nabi kita Hujjatul Wida, Nabi kita juga berhenti di sini untuk bersolat di sini. Dan insya-Allah ayah dan bunda, mudah-mudahan kaki kita melangkah menyelusuri sejarah Rasulullah SAW ini, ya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keberkatan kepada kita. Bukannya kita datang dekat sini kita nak menyembah, tidak. Bukannya kita datang dekat sini kita nak melakukan bid'ah dengan mencium batu dan sebagainya, tidak. Tetapi kita datang dekat sini kita hanya minta supaya di sini tempat yang pernah Nabi kita solat, supaya rindu dan kasih kita sentiasa hadir dalam diri kita. Saat mana kita mendengar cerita bagaimana diceritakan oleh guru-guru kita nanti kita pulang ke tanah air, bagaimana kesungguhan Rasulullah saat mana pergi ke Badar, setidak-tidaknya mata hati kita ni lihat dan kita pandang dalam ingatan kita bahawasanya inilah tempat yang pernah ada peristiwa dengan baginda Nabi SAW. Boleh nah? Dengan keberkatan kita duduk sini dah, lama dah, kita baca doa sikit boleh? Mudah-mudahan jangan minta dengan masjid ni. Masjid berikanlah aku ke, jangan. Tetapi kita minta dengan Allah. Ya. Allah. Ini adalah doa untuk kenali. InsyaAllah mudah-mudahan kita baca doa ni diberikan keberkatan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka minan ni'mati tamam al-umuri as'adah wa minal ihsani atammah. ومن الفضل عزبه ومن اللطف أنفعه. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم اختم بالسعادة أجالنا وحقق بالزيادة أمالنا واكرم بالعافية غدونا وأصالنا واجعل في رحمتك مصيرنا ومولانا وصب سجال عفوك على ذنوبنا ومن علينا بإصلاح عيوبنا واجعل التقوى زادنا وفي دينك اجتهادنا وعليك توكلنا واعتمادنا وثبتنا على نهج الاستقامة وأعذنا في الدنيا من موجبة الندامة يوم القيامة وخفف عنا ثقل الأوزار وارزقنا العيش الأبرار واكفنا واصرف عنا الشر الأشرار. اللهم اتق رقابنا ورقاب أبائنا وأمهاتنا وإخواننا وعشيرتنا من عذاب القبر ومن النار برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ya Tuhan kami minta dan kami pohon ya Allah dengan keberkatan tempat yang pernah Nabi kita solat ya Allah. Maka kami minta dan kami pohon kepadamu ya Allah, berikanlah kami juga akan keberkatan ya Allah seperti mana cintanya sahabat kepada cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Satu lagi Ustaz nak minta bagi jemaah yang ada wuduk buat sujud. Boleh? Sebab takut bila kita nak semaya takut panjang. Boleh nah? Takut panjang sebab kita nak pergi lagi tempat yang mana masih lagi ada sejarah Rasulullah SAW. Boleh? Dipersilakan. Kalau nak ambil gambar, ambillah gambar sebagai kenangan ayah dan bunda. Okey, jadi itulah Betul. Betul dah seperti yang ayah dan bunda Haji dan tengok tu. tunjuk tu, itu arah kiblat. Subhanallah. Mungkin Ustaz boleh terangkan. Sila-sila masuk. Siapa ada yang ada wuduk, sila. Kamu, okey, kamu dua nanti dulu. Ustaz boleh terangkan sikit mungkin. Kita ni bila bayang masjid, kita bayangkan masjid lah. Maksudnya Betul. ada binaan. Jadi kita boleh terima ke dengan sekadar letak batu ni kita sebut ini masjid. Allah. Nah. Tu Ustaz pun tak pandai jugalah. Cumanya yang paling pentingnya di sini adalah tempat yang pernah Nabi kita semaya dan kita semaya juga. Nah.
Tapi secara pastinya adakah di sini di situ wallahu alam, tetapi inilah yang ditandakan. Mungkin dahulunya adalah bangunan seperti mana yang kita lihat dekat depan dan sebagainya, tetapi setidaknya kita sujud syukur di sini yang mana tempat ini pernah Nabi kita hadir. Itu sahaja insyaallah. Okey, subhanallah. Ustaz Botak pandai juga so. Ya. Subhanallah. Facebook tak ada masalah. Majid fasah. Fasah. Lidah fasah. Okey. Kita ambil speaker. Oh, ini ada line. Okey, subhanallah tuan-puan sekalian. Bila sebut masjid, masjid ni asal perkataannya sajadah, sujud. Jadi bila masjid maksudnya tempat sujud. Walaupun ia bukanlah masjid yang secara rasmi yang kita tahu boleh solat Jumaat ataupun adanya imam, adanya Bilal, adanya jemaah. Namun disebut ini adalah masjid adalah tempat sujud Nabi dan para sahabat. Jadi tuan-puan yang dihormati sekalian yang berada di sini, kita ambil peluang, pastikan tempat kita, kalau mungkin ada yang nak solat, pastikan tempat tu bersih, sebab saya tengok ada juga sikit najis dalam tu. Kita hanya keluarkan saja, tak ada masalah. Keluarkan saja kalau nampak ada najis di dalam kawasan tu. Jadi najis yang ada di sini kebanyakannya adalah daripada unta dan mungkin juga daripada keldai yang kita nampak tadi. Jadi subhanallah, tata cara kalau sujud syukur tu, sujud, kita sujud dengan niat sujud syukur. Kemudian kalau tak ingat sajada wajhal lazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'u bihauli wa quwwati fatabarakallahu ahsanul khaliqin, tak ingat yang tu, sebut alhamdulillah saja pun dah cukup. Sujud syukur ni cukup kalau kita sujud sekadar sekali, lepas tu niat sujud syukur, lepas tu sebut alhamdulillah saja 3 kali pun dah memadai. Jadi tak semesti kena hafal doa sujud syukur tu. Jadi kalau ikutkan, kita boleh buat dengan cepat dengan jumlah jemaah kita 50 orang ni, sebab kita perlu segera. Jadi alhamdulillah 3 kali bangun, sebab kita perlu bergerak dengan segera, sebab kita sedang menuju ke Medan Badar. Okey, sila ya, sila. Masya Allah. Okey, yang mana dah siap boleh bergerak ya sekarang ke naik bas. Subhanallah. Ya, kebanyakannya mana-mana trip bawa ke Badar, jarang berhenti di tempat ini sebab perlu dijimatkan masa. Dan sebab itu kita tengok tak ada bas lain yang datang. Satu lagi, bukan semua bas nak lalu jalan berbatu tadi tu. Kan nanti efek pada bas dan sebagainya. Jadi kita akan kamu pun nak sujud syukur kan, Syairah kan? Kamu pergi sujud syukur dulu. Tak apa. Mungkin memang ada orang tanya, Ustaz tak ada wuduk macam mana? Jadi tak boleh. Memanglah kira tak sah. Tapi kalau sekadar pergi je buat sujud ucap alhamdulillah, tak ada masalah nak buat. Tapi dia bukan sah sujud syukur lah. Sebagai tanda kadang kita nak bersyukur sangat tu, kita buat je. Macam pemain bola kan, dia orang tak ada wuduk apa semua, dia buat tu. Dari sudut sah ke tak, tetapi itu adalah sebagai satu kita panggil apa? Cara nak tunjuk kita bersyukur sangat pada Allah. Dah sampai kita ke tempat yang Nabi pernah sampai dan Nabi singgah untuk solat dalam perjalanan menuju ke Badar. Okey, subhanallah. Sila Ustaz dah. Masya-Allah. Ya, boleh. Okey, jom. Amal hati-hati bang. Amal picok. Allah Akbar. Rupanya duri. Oh. Ya. Makasih. Masya-Allah.
Perjalanan kita akan diteruskan. Tak lama dah, tak jauh dah untuk sampai ke Medan Badar, tempat peperangan Badar berlaku. Ingat jumlah 313 itulah jumlah tentera Islam. 313 menentang 1000 lebih daripada tentera bukan Islam, musyrik. Jadi kita singgah di tempat Nabi singgah untuk solat ketika dalam perjalanan ke Badar. Okey, kita ambil gambar sekejap. Okey, hati-hati sebab ada najis tu. Okey. Okey, nanti kita kongsi gambar tu ya. Okey, jom. Share dalam grup. Tak apa, ambil gambar dua. Dia nampak pokok bunga. Ni nampak macam dihimpit. Awak kena buat kiri kanan. Buat bukan, maksudnya buat lebar juga. Tak masuk Ustazah lengkap. Oh ni. Ya. Terima kasih dah sebab. Tak apa. Ustaz Tengku suka saya tak masuk. Dia tak see saya. Betul Ustaz? Live ni. Ada live ni. Adalah. Tak maksudnya. Ya Ustaz. Ustaz Tengku suka saya ada ke? Saya tak ada. 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 Okey. Sebab live tak. Kena Dah rezekinya gajinya ada beza. Allahu Akbar. Dah Ustaz, berapa rezeki so je? Tak boleh royak. Ha. Oh, ada. Ada 2 3 pak. Niat dulu. Dia niat takut dah kat Ustaz. Okey, niat tu sampai matilah Ustaz. Ya, niat insya-Allah. Mana pahala boleh. Masya-Allah. Allah. Tak ada dah. Oh, waktu paling gaya lah tu. Dan syukur sebab musim sejuk walaupun panas. Kalau musim panas terik. Oi. Cuma tak turun. Jumpa tak turun panas terik. Dua kemina air dah. Sekejap lagi kita akan kita terbang. Okey. Ini kan lebih kurang Ustaz. Berapa jauh lagi ni? Macam tadi tapi tak dekat dah. Dekat dah? Dekat dah. Dekat kita tu? akan berhenti lagi. Okey, berhenti kat masjid tu. Kita akan berhenti. Kaki bengkak. Kenapa? Nanti mungkin. Okey, kalau kita bolehlah end. Ataupun kita tunggu sampai dia end sendiri. Depan tu sikit.